sejahtera serta selamat malam untuk tuan-tuan serta rakan-rakan yang ada di rumah. Saya Syazwan serta rakan-rakan saya sebentar lagi akan menceritakan mengenai faktor-faktor kedatangan British di Perak. Di Perak atau Goma, dan apa kesan dia ataupun apa reaksi masyarakat tempatan terhadap penjajahan British tersebut. Seperti di negeri-negeri Melayu yang lain, negeri Perak juga merupakan antara negeri yang mempunyai pelbagai masalah. Oleh itu, sekitar tahun 50-an, 60-an, mereka menghadapi masalah yang sangat besar. Antaranya, masalah kuasaan tahta antara kerabat-kerabat diraja dan sebagainya. Kedua adalah pergaduhan antara pembesar. Pembesar-pembesar ni kawan-kawan, mereka nak membolot kekayaan, biji timah dan sebagainya. Dan yang ketiga, masalah paling besar di Perak yang membawa kepada campur tangan British adalah deng. Kongsi gelap. Kongsi gelap ni dia ada dua kumpulan. Yang pertama Haisan dan yang kedua adalah Gihin. Jadi pergaduhan antara dua kongsi gelap ini mencetuskan ataupun menjadi indikator utama kedatangan ataupun campur tangan British di Perak. Baik, kalau kita dengar tajuk pun kan, British datang ke Perak, campur tangan British di Perak. Baik, ramai yang tidak faham ataupun ramai yang tak tahu. Sebenarnya dalam kronologi sejarah kita, British tidak mencampur tangan di Perak dengan sesuka hati. Mereka pun tak nak masuk ke Perak untuk mentadbir. Tetapi di atas beberapa sebab ataupun di atas beberapa faktor penolakan yang menyebabkan mereka terpaksa mencampur tangan. Yang pertamanya adalah untuk mewujudkan satu keadaan sejahtera ataupun keadaan yang harmoni dalam negeri Perak. Kerana apa? Kerana di negeri Perak ni dia ada banyak pelombongan perindustrian. Maka kalau banyak kerugian yang disebabkan oleh pergaduhan, pengebuman, pembunuhan, banyaklah kerugian yang dialami oleh negeri Perak dan seterusnya dialami juga oleh pihak British. Baik, sekarang ni kita bergerak kepada faktor kedatangan British ke Perak yang pertama. Faktor penolakan yang pertama menyebabkan British datang ke Perak adalah disebabkan oleh masalah pewarisan tahta dalam peringkat ataupun di bahagian kerabat diraja. Baik, untuk menjadi sultan di negeri Perak bukanlah satu proses yang mudah seperti di negeri Selangor, Pahang. Sebaliknya, di Perak ni, kalau seorang itu ataupun kalau ingin menjadi sultan, kita perlu mengikut satu proses kronologi yang panjang. Pertamanya, mesti jadi raja dihilir. Kedua, mesti raja bendahara dan raja muda. Dan apabila raja menjalani ketiga-tiga proses tersebut, barulah berjaya ditabal untuk menjadi sultan yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi masalah yang besar di sini dialami ketika kemakatan Sultan Abdullah yang menyebabkan Raja Jafar ditabal sebagai sultan. Dan yang menjadi isunya di sini adalah mengapa Raja Jafar yang ditabal menjadi sultan melantik Raja Ismail sebagai salah seorang raja yang menjalani peringkat-peringkat sebelum menjadi raja ataupun menjadi sultan yang besar. Ramai orang yang tak faham ataupun tak tahu siapa itu Raja Ismail sebenarnya. Baik, Raja Ismail sebenarnya bukanlah seorang ataupun raja yang berketurunan di negeri Perak. Sebaliknya, beliau adalah berasal dari kawasan Sumatera. Jadi ini menjadi persoalan ataupun menjadi tanda tanya kepada raja-raja ataupun pembesar-pembesar di Perak mengenai keabsahan kedaulatan raja tersebut untuk menjadi salah seorang raja di negeri Perak. Pelantikan Raja Ismail ini mendapat tentangan yang sangat besar. Antaranya tentangan dari Raja Abdullah, Raja Ali dan sebagainya. Secara general, kita putuskan ataupun kita pendekkan cerita di sini, Raja Abdullah yang tidak setuju ataupun terus menentang tentang keabsahan kedudukan Raja Ismail sebagai raja di negeri Perak menyebabkan Raja Abdullah menghantar memorandum ataupun surat ke Gubernur Negeri-Negeri Selat iaitu Sir Andrew Clark pada 31 Disember 1973 dan 9 Januari
1974 untuk mendapatkan kuasa ataupun untuk menguruskan pewarisan tata di negeri Perak. Faktor kedua yang menyebabkan kedatangan British di negeri Perak adalah faktor kongsi gelap. Bila kita cerita mengenai kongsi gelap, di minda kita akan terfikir puak-puak gangster yang merebut ataupun bergaduh untuk mendapatkan suatu kawasan bagi menjamin kepentingan puak-puak tersebut. Perang ataupun kongsi gelap ini telah mencetuskan Perang Larut. Baik, Larut ini adalah salah satu daerah ataupun mukim yang sangat kecil. Di mukim tersebut tidak ada pemimpin ataupun ketua daerah. Sebaliknya, ketua daerah di sana dikenali sebagai Panglima Bukit Gantang. Long Jaafar adalah Panglima Bukit Gantang yang menguruskan hal-hal ataupun ekonomi biji timah yang menyebabkan dia terus menjadi kaya. Untuk menguruskan perniagaan ataupun perindustrian biji timah ini, dia mengambil ramai pekerja-pekerja Cina daripada negara China maupun Pulau Pinang, yang menyebabkan orang Cina lebih ramai datang ke negeri Perak pada waktu itu, lebih-lebih lagi di Larut. Suku Kek dan suku Kungfu merupakan dua suku yang kuat dalam kaum Cina yang datang ke negeri Perak, Larut Matang pada waktu itu untuk bekerja sebagai pelombong biji timah. Jadi kedatangan dua puak ini menyebabkan mereka menyertai kongsi gelap yang dikenali sebagai Gihin dengan Haisan. Baik, lihat puak Sikuan dan Gihin, iaitu puak Haisan ini, mereka cenderung pro-British ataupun dalam ahli gaisan itu sebenarnya majoriti adalah orang-orang Inggeris berbanding puak satu lagi itu Gihin, majoritinya masyarakatnya adalah masyarakat Cina ataupun masyarakat tempatan. Perang Larut menjadi sangat serius apabila ketua kumpulan Gihin didapati mempunyai hubungan sulit dengan ketua puak Haisan, menyebabkan mereka dua dibunuh tanpa belas kasihan. Jadi ahli kumpulan Gihin ini tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil oleh Haisan dan menyebabkan Gihin ingin membalas dendam. Banyak peristiwa perang hendap ataupun serangan hendap yang dilakukan oleh puak Gihin terhadap Haisan, menyebabkan Haisan juga membuat serangan balas serta mendapatkan pertolongan daripada British. Jadi, nak dipendekkan cerita, kumpulan Haisan ini memiliki kekuatan yang sangat-sangat kukuh, menyebabkan puak Gihin lari ke Pulau Pinang. Dan pergaduhan ataupun perteruan antara dua kumpulan kongsi gelap ini berlarutan dan menyebabkan pergaduhan mula merebak di negeri-negeri sekitar seperti Pulau Pinang dan Kedah, dan menyebabkan campur tangan British di Perak semakin meluas dan kukuh. Jadi seterusnya saya akan membincangkan berkaitan dengan apa yang British buat dekat negeri Perak ni menyebabkan rakyat memberi reaksi. First, kita tahu yang Sultan Abdullah telah ditabarkan sebagai Sultan Perak oleh Residen British selepas perjanjian Pakur berlaku. Pada ketika berlakunya perjanjian Pakur tersebut, Sultan Perak yang itu Sultan Abdullah telah menerima satu residen, iaitu residen pertama di Perak, iaitu J.W.W. Bench. Perkara yang sepatutnya berlaku adalah Sultan mempunyai hak ataupun kuasa yang penuh kepada semua aspek dalam pentadbiran dan juga hal-hal yang berkaitan agama Islam dan juga ada istiadat Melayu. Tetapi J.W. Bench ni dia telah membawa banyak perubahan yang bukan saja pada soal politik, tetapi dia telah melakukan perubahan daripada segi ada istiadat dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kuasa yang sepatutnya diberikan oleh raja, yang sepatutnya diberikan kepada Raja Melayu, Raja Perak itu Raja Abdullah. Okey, pertama apa yang British ni buat ataupun Bush ni buat adalah dah masuk campur tangan, dia telah campur tangan dalam urusan penggantian Sultan di Perak. So, itu kita tahu sebelum British hadir, Perak menggunakan sistem penggiliran di mana
Perak, Perdana British, Perdana. Jadi yang pertama sekali adalah pelantikan Sultan Abdullah sebagai Sultan adalah perkara yang tidak disenangi oleh rakyat. Sebab apa? Dengan pelantikan tersebut, dia telah menunjukkan bahawa British dia telah campur tangan dalam sistem penggiliran kesultanan di Perak. So, perkara ini telah melanggar adat-adat Melayu, di mana raja ataupun sultan Perak sepatutnya dilantik oleh pembesar-pembesar di negeri tersebut, bukannya dilantik oleh British ataupun Residen. Jadi dia berkaca mata pembesar dan juga rakyat Melayu di negeri Perak, Raja Abdullah merupakan raja yang tidak sah pada ketika itu. Okey, seterusnya British telah campur tangan dalam urusan pungutan cukai. Di mana British dia telah mewujudkan satu khazanah pusat yang dikelolakan sendiri oleh pihak British. Dan seperti yang kita tahu, dalam adat Melayu, pungutan cukai ini dilakukan oleh pihak pembesar dan juga raja itu sendiri. Jadi apabila pungutan cukai ini diambil, jadi pendapatan pembesar-pembesar dan juga raja ini dia semakin berkurang. Selain itu juga, British atau pihak British ni dia telah melarang penyimpanan hamba oleh pembesar dan juga sultan. Dan bagi masyarakat Melayu tradisional, penyimpanan hamba ni adalah sebagai satu simbol ataupun simbol kedaulatan dan juga merupakan sumber ekonomi. Sebab apa? Hamba ni akan melakukan tugas-tugas seperti bercucuk tanam dan sebagainya lah. Jadi bila British ataupun British ni dia tak bagi para pembesar dan juga sultan ni untuk ada hamba, dia akan menyebabkan mereka marah. Okay, seterusnya adalah sultan dan pembesar juga dia telah dilarang untuk menghakimi kes-kes jenayah di kawasan mereka. Okay, semua kes-kes jenayah ni dia akan dihakimi oleh British di mahkamah yang tertentu. Ini juga merupakan satu langkah yang telah melanggar syarat perjanjian Balfour, di mana disebabkan hak kehakiman ataupun hak sultan hak kehakiman merupakan hak sultan dan juga pembesar. Selain itu juga banyak perkara-perkara baru yang telah diperkenalkan oleh British, di mana hari ini telah membebankan masyarakat Melayu. Contohnya adalah berbagai-bagai cukai yang digunakan. Contoh cukai yang dikenakan adalah sebagai cukai ke atas perahu penumpang dan juga cukai perahu dagang. Contoh dia, perahu yang boleh memuatkan 3 orang dikenakan cukai sebanyak 50 sen, dan perahu penangkap ikan sebanyak 50 sen, dan perahu dagangan sebanyak RM1. Okey, orang yang melanggar peraturan ini dia akan dikenakan denda sebanyak RM20 dan perahu mereka akan dirampas. Seterusnya, padi juga dikenakan cukai yang baru, dan hak membawa lesen dikenakan bayar lesen. Selain itu begitu juga dengan aktiviti memotong kayu, atap, candu, judi dan juga arak. Okay, akhir sekali adalah sikap J.W. Bush itu sendiri. Okay, so J.W. Bush ni dia merupakan seorang presiden yang agak biadab kepada Sultan Abdullah. Kerana ada satu peristiwa tu, Sultan Abdullah pernah dimarahi oleh Bush disebabkan beliau menuntut hamba abdinya yang telah melarikan diri. Jadi perkara ini menyebabkan martabat orang Melayu jatuh. Sebab apa? Sebab kita tahu sultan ataupun raja ni merupakan orang yang punya martabat yang paling tinggi dalam masyarakat Melayu. Jadi apabila kita lihat sultan kita sendiri dimarahi ataupun diperlakukan dengan biadab, so ini akan menyebabkan martabat orang Melayu itu sendiri jatuh. Okey, sekarang saya akan sambung pembentangan yang dibincangkan oleh rakan saya sebentar tadi. Kita nak tengok reaksi penduduk tempatan setelah dasar baru yang telah diperkenalkan oleh British di negeri Perak ini. Okey, kita akan tengok reaksi daripada dua pihak. Yang pertama, penduduk tempatan,
Dan kedua dengan pembesar tempatan di Perak. Kita akan tengok reaksi penduduk tempatan di Perak. Mereka ni dia membantah apa yang British buat kat Perak sebab dia telah meningkatkan kos mereka. Macam yang kawan saya cakap tadi, dia telah memperkenalkan cukai baru, cukai perahu, cukai padi. Benda ni akan meningkatkan kos mereka dan membebankan hidup mereka. Dan yang kedua pula, kita akan tengok dari perspektif pemimpin tempatan di Perak. Yang pemimpin yang saya tekankan pada pembentangan kali ini adalah Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela ni, dia telah membuat satu mesyuarat dengan kawan-kawannya seperti Datuk Sago, Banda Induk dan Sukuntung untuk membuat perancangan membunuh Presiden pertama Perak iaitu J.W.W. Bush. Mereka membuat pembunuhan ini di satu tempat yang dikenali sebagai Pasir Salak. Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sago dia telah memimpin perjuangan ni untuk membunuh J.W. Bush di Pasir Salak. Mereka telah melembing perahu yang dinaiki J.W. Bush secara serentak, dan apabila satu lembing ni terkena kepada J.W. Bush, dia jatuh ke dalam sungai lalu timbul, dan si Kuntung menikamnya sebanyak 3 kali. Kesan penentangan dari pemimpin-pemimpin tempatan ni pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sago, Banda Induk dan Sekuntung telah dihukum gantung, manakala Sultan Abdullah dengan Ibrahim telah dibuang negeri ke Pulau Seychelles di Lautan Hindi, manakala Raja Ismail telah dibuang ke negeri Johor. Melalui peristiwa ini, kita nampak lihat Datuk Maharaja Lela merupakan simbol kepahlawanan orang Melayu di negeri Perak. Jadinya kedatangan British di Perak ni banyak ditentang oleh pemimpin-pemimpin tempatan, para bangsawan dan juga penduduk tempatan. Sekian, terima kasih dari kami.